الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah serta sidang pendengar di RTM Perlis kita. Kali ini insya-Allah kita akan menafsirkan secara ringkas, memperkatakan tentang surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Ada 10 rangkap perkataan di dalam surah Al-Kautsar, lebih kurang ada 42 huruf dalam surah ini. Pendek. Surah Al-Kautsar adalah surah yang mana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurniaan. Macam surah Ad-Duha memperkatakan tentang pemberian dan kurniaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebelum nak memperkatakan tentang Nabi dan apa yang Allah kurnia pada Nabi, kita tidak akan dapat memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terlebih dahulu hendaklah memahami keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami, dalam bahasa Arab dia panggil memahami al-bu'du al-mukhatabi. Memahami keadaan addressee, diri yang mana surah ataupun ayat itu ditujukan kepadanya. Kalau kita tak faham keadaan diri itu, kita tak faham persekitaran yang dia ada, kita tak akan faham apa yang dimaksudkan bagi sebalik rangkap-rangkap ayat ini. Saya nak buat contoh sebelum tuan-tuan saya masuk dalam surah ini. Orang yang tak tahu keadaan, katakanlah orang tu dia tak berkahwin. Bukan semualah, contoh. Dia tak tahu hal orang berkahwin, dia tak tahu. Dia tak tahu rumah tangga orang yang berkahwin. Macam mana orang ada isteri, macam mana orang ada anak. Dia tak tahu, dia tengok dan dia tak ada feeling tu. Dia rasa macam susah aja kahwin ni, ada isteri nak kena layan isteri, bawa pergi sana, isteri nak beli barang kena bawa, ada anak-anak nak kena jaga, besar sakit kena pergi cari nafkah. Jadi dia rasa macam beban. Dan kemudian dia tak dapat faham bila orang kata aku ada nak kena balik nanti, ada urusan family. Dia tak ada family, dia tak faham. Kita cerita pun dia tak faham. Sebab dia tak ada experience, dia tidak mengalami. Dan kadang-kadang dia mungkin tak faham kenapa orang nak kahwin juga, sedangkan susah aja, lebih baik hidup single. Dia tak faham nikmat di balik orang yang kahwin, apa yang dia dapati daripada struggle yang dia kahwin, apa nikmat walaupun anak itu satu beban, tapi bagaimana anak itu menjadi nikmat bagi kehidupan seseorang. Dia tak faham. Bila dia tak faham, kita cerita tentang rumah tangga, pendidikan anak-anak, dia tak dapat relate di dalam kehidupan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang dihantar oleh Allah berjuang membawa misi yang Allah telah beban padanya. Ia bukan seorang yang datang ke masjid, solat, lepas solat pulang ke rumah, duduk makan dengan anak isteri, kemudian datang solat pula. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia seorang pejuang.
membawa misi yang mengalami tentangan yang sengit. Al-Quran kata apa? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami benar-benar tahu. Siapa sebut ni? Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya engkau telah benar-benar menyempitkan dada engkau. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka kata. Yakni mereka semua kata pada Nabi, tukang sihir, pembohong, pendusta, pemecah masyarakat, kacau apa yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek kita. Hatta kalau ada peristiwa anak Nabi meninggal, mereka kata, tengok anak dia pun keturunan pun dah tak ada sekarang. Mereka tengok Nabi, mereka tengok bukan ada orang mau kawan dengan dia. Dia aja tu dengan 2-3 orang dia. Semua orang pun dah meninggalkan dia. Ada apa saja perkara, mereka akan bagi komentar. Yang komentar itu menyakitkan. Ayat lain Allah kata, walaqad na'lamu, Allah benar-benar mengetahui, sesungguhnya telah annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sesungguhnya sempit dada engkau dengan apa yang mereka katakan. Ayat lain Allah, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, telah menduka citakan engkau apa yang mereka kata. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup ni orang pukul kita, mungkin sekali ya kita sakit, lepas tu kita pukul dia balik. Tapi perkataan non-stop. Hari-hari orang ulas Nabi. Tengok Nabi, ulas. Peperangan beberapa siri saja. Tapi perkataan musuh, orang-orang yang benci, tidak pernah berhenti. Insan, Nabi itu insan, bashar. Dalam hal yang seperti itu, apabila ada berita-berita dan wahyu yang datang memberikan ketenangan dan pujukan, ia sangat bermakna kepada baginda. Kerana walaupun Nabi tahu Allah akan menyempurnakan, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini, kata Nabi. Tapi benda di hadapan kita belum tengok, tak tahu apa nak jadi. Bila Allah kata dalam ayat ini dan surah-surah yang lain, termasuk surah ini, surah Al-Kautsar, tuan-tuan tengok, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami benar-benar memberikan kepadamu Al-Kautsar. Perkataan Al-Kautsar secara ringkas, kita masa tak cukup untuk tafsir ini, tapi ada 2 makna besar boleh diberikan. Perkataan Al-Kautsar pertama boleh ditafsirkan sebagai an-nahr atau nahrun fil jannah, satu sungai di dalam syurga. Yakni Allah kata, tak apa, kami akan bagi pada kau sungai dalam syurga. Tuan-tuan, kita susah. Satu hari itu macam-macam orang kata kat kita. Datang satu berita, call kita, kawan kita ni, ada satu berita, dia orang nak bagi kau anugerah sekian-sekian. Manusia je pun. Sekurang-kurangnya kita rasa ada juga orang yang menghargai aku. Betul tak?
Nabi SAW tak perlukan manusia ni. Tapi perkataan, oleh kerana Nabi hidup di dalam environment, hidup dalam persekitaran, deal with people, berurusan dengan manusia. Tapi bila semua kata, bila wahyu turun, ia memberikan kelegaan pada Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami benar-benar, kami sesungguhnya a'tainaka, memberi pada engkau al-kautsar. Pertama, al-kautsar tadi saya kata apa? Sungai dalam syurga. Tafsiran yang kedua ialah al-kautsar ialah al-khairul katsir. Khairun katsir, yakni kebaikan. Al-khairul katsir ataupun khairun katsir, yakni kebaikan yang banyak. Kalau sungai dalam syurga, seperti yang ditafsirkan juga oleh majoriti ulama salaf, satu sungai Allah akan bagi dalam syurga. Sungai inilah yang mana Nabi SAW nanti akan minum, akan menikmatinya. Tafsiran yang kedua kata, Al-Kautsar bukan hanya sungai dalam syurga, kebaikan yang banyak. Kerana Kautsar itu juga asasnya kaf, sa, ra, dengan maksud banyak. Sekarang bulan puasa ada orang jual air Kautsar ke apa ni? Dia ambil daripada sungai tu lah. Kan? Tafsiran sungai itu pun betul lah, tapi air yang dia jual bulan puasa tu bukan sungai tu lah. Kautsar, Al-Kautsar ni kebaikan yang banyak. Kalau dengan tafsiran yang kedua, bermaksud sungai itu masuk di bawah tu. Jadi Allah akan bagi pada Nabi sungai. Allah bagi nikmat yang lain. Allah bagi syurga, Allah bagi segala kurniaannya dalam syurga. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita sebut kebaikan, apa kita bayang? Kebaikan, khair, apa yang kita bayang untuk diri kita? Manusia ini singkat andaian. Kebaikan kalau dia dapat duit banyak, kebaikan. Itu singkat cara dia fikir. Dia lupa berapa ramai orang ada duit banyak, tidak bahagia hidup dia. Ada orang duit banyak, tak sihat. Ada orang mungkin dia fikir oleh kerana dia belum ada isteri ataupun isteri dia masalah, kalau dia dapat isteri yang cantik, itu kebaikan yang banyak. Andaian dia. Kebaikan yang Allah berikan luas maksudnya dalam hidup ini. Sebahagian daripada kehidupan, sebahagian pada manusia tidak merasai nikmat sebahagian kebaikan yang ada dalam dunia ini, yang dia keluar daripada dunia ini dalam kerugian. Contoh yang paling nyata, tuan-tuan semua mudah-mudahan kita rasa, iaitu nikmat iman dan Islam. Kalau orang yang tak beriman, dia tak boleh faham. Why? Kenapa kita sibuk-sibuk datang ke masjid ni? Bukan boleh kutip duit pun keluar pagi daripada masjid ni. Tinggalkan kerja, datang ke masjid, solat subuh, tinggalkan tempat tidur. Kalau orang fikir secara materialistik, someone has no religion, dia tak ada agama dalam fikiran dia, dia tak ada spiritual experience, true spiritual experience yang betul-betul untuk dia faham, dia kata apa, siapa heran. Siapa yang ada kawan-kawan orang putih ke, dia akan heran. Kita cerita kau orang putih, how many times you pray per day? Berapa hari? Kita kata 5 times. Wih, banyak ya. Lepas tu dia tak dapat faham untuk apa. Dia ingat kita stres. Tapi bagi kita yang hadir ke tempat solat, kita akan dapat fahami nikmat solat itu. Kalau kita tak solat, kita gelisah. Bagi yang bangun sembahyang, dia akan tahu iman adalah kemanisan, ibadah adalah kemanisan. Sebab itu
antara nikmat terbesar dalam hidup ni yang tak dapat dirasai oleh orang yang tak beriman ialah nikmat bermesra atau berbicara dengan Allah Jalla wa'ala. Nikmat tahajud, nikmat hati, jantung hati yang sentiasa berbicara dengan Allah. Ketika bangun di tengah malam, kita bangun, kita salat, kita sujud, kita minta pada Allah, kita berbicara dengan Allah. Nikmat yang tidak dapat dipahami illa man zaqaha, melainkan orang yang menikmati, merasainya. Manusia ini dia makhluk bersosial. Sebab tu ins tu dia anas, dia suka bermesra. Di jin dia terlindung. Sebab tu manusia ni dia boleh buang masa dia bersembang sampai 3-4 jam sampai ke pagi, tak tidur dok bersembang. Habis satu tajuk. Dia suka berbicara, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Macam mana kalau insan itu, kalau dia dapat berbicara dengan orang besar, dia suka. Dia dapat bicara dengan orang yang ada kedudukan, dia suka. Orang yang sama macam dia, dalam minat yang sama, hobi yang sama, dia suka. Bagaimana kalau manusia dapat berbicara dengan Allah Jalla wa'ala sentiasa? Mengadu pada Allah. Kalau Allah haramkan nikmat ini, sehingga dia tak tahu nak mengadu pada Allah. Nak doa pun dia tak rasa doa dia. Dia bangun tengah malam, dia tengok bola boleh, sembang orang boleh, call orang boleh. Tapi bila dia solat, dia tak dapat meluahkan segala perasaan kehambaan dia kepada Tuhan. Dia diharamkan nikmat yang paling besar dalam dunia ini. Yang dia tak akan dapat faham nikmat ni melainkan orang yang merasainya. Bila Allah berikan kepada seseorang kurniaan yang besar, ia bukan saja merangkumi nikmat materialistik yang dipaham oleh orang, tapi ia adalah nikmat kehidupan. Nabi Musa alaihi salam menyatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini dengan apa yang kau turunkan kepadaku dari khairin, kebaikan, faqir, aku sangat memerlukan. Lalu Allah turunkan bukan nikmat harta. Allah turunkan dia dijemput oleh lelaki di Madian. Dia bekerja, dikawinkan, mempunyai keluarga, pulang sebagai berjuang di Mesir. Nabi SAW, Allah kata, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan padamu kurniaan yang banyak. Ataupun ditafsirkan Kautsar tadi dengan maksud syurga. Macam mana tuan-tuan? Macam saya kata tadi, orang kutu, orang hentam, tiba-tiba satu orang besar panggil kita, bagus apa yang Todor duk buat sekarang ni. Saya sebagai pemimpin negeri ni sangat hargai. Padahal geng-geng kampung kita semua hentam kita. Seorang kita kata, hampa hentam, tapi pemimpin besar akui. Betul tak? Kalau berlaku, semua mulut-mulut Quraisy ni attack Nabi. Seher, gila, pemecah masyarakat, buat kacau, bagi keluarga berputus silaturahim, anak pun mati, keluarga pun tak nak dah, siapa pun orang adik-beradik dia pun tak mau peduli dah. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu, revelation datang, inna a'tainakal kautsar. Dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi ketika itu? It's not call from someone prominent, high position or high rank in the country,
Tapi ini adalah panggilan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu makna tathbit Quran. Tapi Allah kata, untuk itu, kerana kau dapat kurniaan ni, fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah nahar. Fasalli li rabbik, dan solatlah untuk Tuhanmu. Secara literal, sembahyang untuk Tuhan. Tadi kita kata, dalam ayat tadi Allah sebut, aku tahu, kami benar-benar tahu telah menyempitkan dadamu, apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin, dan bertasbihlah pada Tuhanmu dan jadilah di kalangan orang yang sujud. You solve your problem dengan banyakkan tasbih dan sujud. Selesaikan masalah itu. Yang ni Allah kata, setelah kau dapat kurnia, kau solat, wanhar, dan kau lakukan nahar. Nahar asalnya sini. Ni nahar. Ni awal tengkok. Ni nahar. Wanhar dalam konteks ni asal maksud nahar unta. Sebab tu unta ni dia potong di sini. Dia tak ada unta pergi ambil sembelih macam lembu macam orang kita dulu. Bawa main unta kat Malaysia tak tahu cara. Perebah unta tu macam lembu, dia sembelih kat tengkok unta tu. Unta tak buat macam tu. Dia itu zabah, dia tak buat macam tu. Unta dia nahar. Di sini dah. Dia tosok. Tuan-tuan tengok dalam sekarang YouTube pun tuan-tuan boleh tengok macam mana Arab sembelih unta. Satu pisau kecil ya, dia tak, ni nahar, ni nahar. Maka tafsiran yang pertama, kamu solat pada Tuhanmu, dan nahar, yakni kamu korbankan unta. Maka kalau itu tafsiran yang pertama, bermaksud solat itu solat Aid, Aidil Adha, dan korban. Satu. Yang kedua mungkin juga bermakna Allah nak katakan solat untuk Tuhanmu, korban juga untuk Tuhan. Sebab orang Arab ada yang mengorbankan binatang untuk berhala. Pasal apa sebut unta? Tidak sebut untuk sembelihan yang lain, kerana itu ialah haiwan yang paling mahal di kalangan Arab. Yakni you sacrifice, bagikan pengorbanan kepada sesuatu yang paling mahal sebagai tanda syukur engkau telah diberikan Al-Kautsar. Maksud, sesiapa yang dapat kurnia, tambahkanlah salatnya, tambahkanlah pengorbanannya. Awak dapat kurnia banyak daripada Allah, rezeki Allah bagi lebih, solat awak betul lebih, korban awak pun betul lebih, sedekah awak betul lebih. Itu pada asasnya. Dan banyak tafsiran tentang maksud nahar. Ada ulama-ulama kata nahar bermaksud fasalli rabbik wanhar, yakni nahar, kamu angkat tangan kamu ni sama dengan nahar ni. Dada. Ada yang kata nahar tu dengan maksud kamu letak tangan ni, nahar di dalam solat. Berbagai tafsiran yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Dua ayat. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'ak, syani'ak yakni mubghiduk, orang yang membenci engkau. Huwal abtar, dialah yang terputus. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus. Sebahagian para ulama tafsir kata ni respon kepada orang yang kata pada Nabi Muhammad tu abtar, terputus. Family pun terputus, kawan-kawan pun terputus, nikmat semua terputus. Bawa sangat ajaran tu. Perkataan ni masuk, macam saya sebut, Nabi ni insan. Kalau Nabi berduka cita, kita pun orang kata berduka cita tak? Berduka cita. Ya ayyuhal muzammil,
Sebagian ulama tafsir menyebut kerana Nabi pulang dalam keadaan itu kena mendengar perkataan yang banyak yang mengutuknya. Sebab tu kalau orang ni mau dakwah tapi tak nak kena kutuk, mustahil. Penyanyi pun kena kutuk. Dia kata dakwah apa sampai orang duk kutuk? Itu memang tabiat dakwah. Nabi memang kena kutuk. Itu adalah asam garam baginda yang baginda lalui. Inna syani'ak, orang yang membenci kau. Orang kata dakwah pun orang meluat kat dia. Nabi orang benci kat dia. Tapi Allah kata huwal abtar, mereka yang terputus. Maksudnya you don't worry. Today dia kata pada you, dia kata pada engkau. Tetapi the end of story ini mereka semua akan tidak ada apa-apa. Tapi kita musta'jilun, kita tergopoh-gopoh, kita nak tengok yang segera. Pada hari ini siapa angkat nama Abu Jahal, Abu Lahab? Tak ada. Yang adalah Muhammad. Sebab itu sebagian para ulama menyebut pembawa sunnah akan diberikan kebaikan yang banyak. Pembawa bid'ah abtar kerana dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sayang pada Nabi walaupun struggle, dia akan disambung dengan Kausar. Orang yang membenci Nabi walaupun nampak ada kedudukan, huwal abtar. Kerana Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, dia yang terputus. Tuan-tuan, akhir beberapa kesimpulan. Panjang tafsiran ni, tapi saya nak buat beberapa kesimpulan. Kenapa Allah bagi tahu pada Nabi orang yang membencimu dia terputus? Kerana sebagai insan, mahmakan siapapun kita, mesti kita akan tertanya-tanya, teruk betul perangai mereka tu kat aku. Apa kesudahan mereka ni? Betul tak? Sehingga orang teruk sangat buat kat orang. Adakah dia orang ni akan berakhir begitu? Allah beritahu Nabi, dia orang tak berakhir begitu. Today, dia kutuk Nabi, dia bawa angkatan, dia perang Nabi, dia halau Nabi keluar, dia buat macam-macam. Tapi Allah beritahu Nabi, wal abtar, mereka akan terputus nanti. Tapi dakwah memerlukan kesabaran. Dan apabila Nabi mendengar, bukanlah kita ni suka sangat orang lain tu kena, tapi ia satu keringanan perasaan. Kerana manusia ini dia mencari makna adil dalam hidup ni. Macam kita tahu, kalau kita tahu Palestin mati, lepas tu yang Yahudi pun tak apa, hidup senang lenang, tentu perasaan kita memberontak. Tapi kalau kita tahu at the end of the day mereka akan mendapat habuan, tidak mungkin, tak semesti mata kita lihat. Tapi Allah kata Allah tidak meninggalkan kezaliman itu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu sangka Allah lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mereka hanya dilewatkan pada satu hari yang dibeliakkan mata-mata. TM risau lebih waktu ni. Last, this is the shortest verse surah dalam Al-Quran. Ini surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. 3 ayat saja dengan 10 rangkap perkataan. Kalau kita fikir
Quran dia challenge. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah surah yang sepertinya. Bawa semua kuncu-kuncu kamu yang boleh tolong kamu jika kamu orang yang benar. Artinya kalau Quraisy, ahli bahasa, para penyair Unqadh, Majaz dan seumpamanya, penyair-penyair yang hebat, kalau dia nak kalahkan Nabi, buat mari satu surah, lawan dengan surah ni 3 ayat saja. Mereka telah pergi medan perang, mereka telah berbunuh-bunuhan, belanja harta, jatuh kerajaan. Kenapa terlalu susah? Buat 3 surah, buat 3 ayat, satu surah. Dan Muhammad, we took challenge accepted. Challenge telah diterima. Tapi ternyata mukjizat Quran. Di fail. Mereka gagal untuk mendatangkan surah sependek surah Al-Kautsar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.